Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari tentang tajuk isi padu cecair. Dan cikgu berharap murid-murid akan dapat menyukat, menanda dan merekodkan isi padu cecair yang ditentukan dalam unit mililiter dan unit liter. Sebelum itu, kita sesungguhnya sudah sedia maklum bahawa botol minuman mempunyai saiz yang berbeza. Di sini, cikgu ingin menunjukkan beberapa botol minuman ataupun botol bekas tempat menyimpan makanan yang berbeza dari segi saiznya. Contohnya, bekas botol ini adalah bekas botol yang besar, manakala bekas botol ini pula adalah bekas botol yang kecil. Jika kita lihat botol yang besar, pastinya dapat memuatkan makanan, minuman ataupun apa-apa sahaja benda lebih banyak berbanding botol ataupun bekas yang kecil ini. Baiklah murid-murid, contoh yang seterusnya, cikgu ingin menunjukkan sebuah bikar yang sudah berisi air. Di sini cikgu ingin mengajar murid-murid tentang cara untuk mengamati ataupun cara untuk membaca isi padu air di dalam sebuah bikar. Bagi contoh gambar ini, kita haruslah melihat pada takat air mengikut gambar anak panah dan mata yang cikgu lukis pada ketika ini. Apabila kita lihat, takat air itu berada pada aras 200 ml. Oleh itu, murid-murid akan sedia maklum bahawa jawapan bagi isi padu cecair yang ada di dalam gambar raja ini ialah 200 ml. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan memberikan beberapa soalan untuk sama-sama kita jawab dan mengamati cara-cara untuk menyukat isi padu cecair. Contohnya soalan ini, cikgu telah menyediakan 4 bikar. Okey, kita andaikan ini bikar A, bikar B, bikar C dan bikar D. Okey, seperti biasa, seperti yang cikgu sudah ajar sebentar tadi, kita haruslah meletakkan pengamatan ataupun mata kita sama rata ataupun berada di tengah-tengah garisan lekukan ini. Okey. Bagi bikar A, apabila kita lihat garisan itu tepat berada di atas garisan 500 ml. Jadi, jawapan bagi isi padu cecair bikar A ialah 500 ml. Manakala bagi bikar B pula, seperti biasa, mata dan pengamatan kita berada pada lekukan air secara lurus ya. Okey, kita lihat. Okey, sebelum itu cikgu ingin mengingatkan sekali lagi, setiap senggat bikar ini berjumlah 20 ml. Setiap senggat ini berjumlah 20 ml.
Oleh itu, apabila kita lihat garisan pada bikar B ini, dia berada pada senggat yang ketiga. Okey, senggat yang ketiga. Oleh itu, dia berada pada takat isi padu 360 mililiter. Okey, ingat ya murid-murid. Baiklah murid-murid, bagi bikar C, okey, seperti biasa pengamatan kita berada pada garis lekukan air yang ditunjukkan pada bikar. Okey, jelas menunjukkan isi padu cecairnya ialah 220 mililiter. Okey. Manakala bagi bikar yang akhir iaitu bikar D, okey, sebelum tu kita berada pada tahap takat pengamatan yang lurus. Okey. Mari kita lihat. Jawapannya ialah 140 mililiter. Okey, 140 mililiter. Oleh itu, kita sudah sedia maklum bahawa cara untuk mengikat isi padu cecair adalah seperti yang setelah cikgu ajarkan kepada keempat-empat bikar ini. Okey, murid-murid. Baiklah murid-murid, setelah kita mengamati cara-cara menyukat isi padu cecair, okey, sekarang cikgu akan membawa murid-murid ke aktiviti yang seterusnya, iaitu cara-cara untuk menukar sukatan unit isi padu cecair daripada liter kepada mililiter ataupun mililiter kepada liter. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu ingin mengajar murid-murid tentang pertukaran unit liter kepada mililiter. Perkara yang paling penting untuk murid-murid ingat ialah 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Baiklah, di sini cikgu ingin memberi contoh soalan yang berkenaan dengan formula 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter ini. Baik. Sekiranya soalan yang cikgu beri ialah 2 liter bersamaan dengan berapa mililiter? Mudah saja murid-murid. Kita hanya perlu menulisnya kembali. 2 liter didarab dengan 1000 bersamaan dengan 2000 mililiter, ataupun jawapan 2000 mililiter ini boleh kita perolehi seperti cara ini, iaitu contohnya 2 liter didarab dengan 1000, kita gerakkan sebanyak 3 kali, dan di sini adalah tanda kosong, dan kita akan memperolehi jawapan 2000 mililiter. Baiklah adik-adik, seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu 1,5 liter. Berapa agaknya jawapan dalam unit mililiter? Okey, mudah saja. Kita tulis mula.
1/5 ini didarab dengan 1000 bersamaan dengan 1500 mililiter. Bagaimana cara untuk kita peroleh 1500 itu? Contohnya 1/5, kita hanya perlu gerakkan ke kanan sebanyak 3 kali. Dan tempat kosong ini kita isikan dengan nombor kosong. Maka jawapannya ialah 1500 mililiter. Murid-murid, bagaimana pula cara untuk kita menyelesaikan masalah isi padu sekiranya ditukarkan daripada mililiter kepada liter? Contoh soalannya ialah 4000 mililiter bersamaan dengan berapa liter? Mudah saja murid, kita tulis kembali 4000 dibahagikan dengan 1000. Apabila kita lihat nombor sebegini, kita bolehlah terus memotong nombor kosong yang berada di belakang seperti ini, dan dengan mudahnya kita bolehlah terus membahagikan 4/1 bersamaan dengan 4 liter. Ataupun kita bolehlah menggerakkan nilai tempat yang ada di sini. Contohnya 4000 kita gerakkan sebanyak 3 kali ke hadapan, dan jawapannya ialah 4 liter. Baiklah. Bagaimana pula dengan soalan 2200 mililiter sekiranya ingin ditukar kepada unit liter? Mudah saja murid, kita tulis sekali lagi 2200 dibahagikan dengan 1000 baiklah, kosong yang berada di belakang ini kita potong sahaja. Kemudian 22 bahagi dengan 10 bersamaan dengan 2,2 mililiter. Ataupun dengan cara lain, 2200 hanya kita gerakkan dari tempat itu ke hadapan sebanyak 3 kali. 2, 3. Setelah itu kita akan meletakkan satu tanda perpuluhan di bahagian tengah itu, dan jawapannya ialah 2,2 mililiter. Mudah kan murid-murid? Ini bermakna
Apabila kita ingin menyelesaikan permasalahan pertukaran unit liter kepada mililiter, unit mililiter kepada liter, kita hanya perlu bahagikan saja kepada 1000 ataupun menggerakkan titik perpuluhan ke kiri. Manakala sekiranya kita ingin menukar unit liter kepada mililiter, kita hanya perlu darab dengan 1000 ataupun menggerakkan nilai tempat perpuluhannya ke kanan. Baiklah, itu sahaja murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.